Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini ada pendedahan yang paling menarik sekali yang ingin saya kongsikan dengan Anda sekalian. Beberapa hari kebelakangan ini, isu yang paling hangat diperkatakan ialah tindakan MAIS menarik balik tauliah terhadap beberapa ustazah dan tokoh agama yang selalu menyampaikan ceramah. Ini menimbulkan pelbagai reaksi daripada netizen dan salah satunya apabila Ustadz Ahmad Dusuki Abdurrani membuat ciapan ataupun hantaran tulisan beliau di Facebook dengan menulis, "Saya lebih rela untuk dipenjara atau gugur di jalan Allah dalam menyebarkan dakwah Islam ini daripada tunduk dan akur kepada puak-puak Islam liberal dan puak sekular ini," kata beliau. Namun daripada itu, telah dibongkar satu rahasia yang melucukan, yaitu 4 perkara lucu apabila tauliah Ustazah PAS ditarik balik oleh Hamzan Baharum daripada Harapan Daily. Ada satu fenomena yang lucu dan menarik apabila segelintir orang agama seperti Dusuki Rani dan Abdullah Khairi bersuara ketika tauliah mereka ditarik atau disekat. Kalau rajin lagi, perhatikan cara mereka merespon kepada isu ini di pelbagai medium sebagai salah satu bentuk kajian Anda. Pertama, kita semua tahu bahwa semua negeri buat perkara sama. Ustazah yang pro-PAS disekat di Selangor dan Pulau Pinang. Pada masa yang sama, ustazah yang pro-PH juga atau pro-BN pula disekat di Kelantan dan Terengganu. Sama saja perangai negeri-negeri ini mengikut kompas politik masing-masing. Kedua, apabila orang-orang begini dengan mantap dan tidak sedar dirinya menyamakan sekatan kuliah mereka dengan sekatan ke atas dakwah Islam, relaxlah bro atau sis. Hangpa adakah tak adakah dakwah Islam bergerak serupa tu juga di seluruh dunia. Besar sungguh keyakinan mereka bahwa dakwah mereka itu sungguh penting. Boleh bagi A+ untuk keyakinan itu. Ada cara berfikir yang kita harus cerakinkan, unpack melalui sikap sebegini. Seorang bijak ataupun seorang agamawan yang bernama Khalid Abu Al-Fadli pernah menyinggung hal ini dalam buku beliau Speaking in God's Name, apabila sebilangan orang menyangkakan bahwa hanya dia yang bawa Islam. Justru kalau dia disekat, maksudnya Islam disekat. Di belakang sikap ini, adanya cara berfikir autorian yang mahu memonopoli kebenaran agama lalu berpotensi mewujudkan sikap ekstremis dalam kalangan penganut agama. Ketiga, ustazah begini juga yang suka bercerita bahwa Islam dengan politik tidak boleh berpisah tanpa perincian yang teliti dan ilmiah. Kesannya, orang yang pegang kuasa politik akan juga mengawal agama secara sembrono mengikut apa yang dia faham, dan perkara itulah yang dilakukan di Selangor. Kalau ustazah ini konsisten dengan apa yang mereka dakwahkan, maka mereka patut terima ketetapan negeri-negeri ini menyekat mereka. Agama kan tidak terpisah dari politik. Keempat, kesian, liberal dengan sekuler kena fitnah. Setahu saya, dalam majlis agama negeri, mungkin tak ada yang sekuler atau liberal, kalau ada pun minoriti yang terlalu haluya. Kalau benci sangat pun tak payahlah fitnah orang, Ustadoi. Saman Satgi baru tahu, kata seorang penulis daripada Harapan Daily, yaitu Hamzan Baharum. Inilah yang dikata cuba nak mempermalukan orang lain, akhirnya sendiri yang kena. Saudara-saudara sekalian, ada 3 perkara yang melucukan yang berlaku apabila tauliah ustazah PAS ditarik balik yang Anda tak pernah tahu.
Sila share video ini, kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Apa kabar semua? Saya harap semua orang dalam keadaan yang gembira selepas selesainya pilihan raya kemarin. Hari ini kita digemparkan pula dengan satu lagi kejutan daripada SPRM berkaitan dengan beras. Hari ini kita digemparkan apabila SPRM berjaya membongkar penipuan pembekalan beras berjumlah RM 100 juta. Saudara-saudara sekalian, inilah yang kita kehendaki. Pekerjaan beginilah yang kita kehendaki, prestasi beginilah yang kita kehendaki. Namun persoalan besar daripada kita semua ialah siapa orang yang bertanggung jawab yang menipu pembekalan beras 100 juta ini. Diharapkan tidak ada melibatkan mana-mana orang kenamaan, mana-mana orang yang berpangkat besar atau berpengaruh besar. Saudara-saudara sekalian, dipetik dari FMT, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membongkar kegiatan penipuan sebuah syarikat pembekalan beras di Kedah yang mendapat kontrak membekalkan makanan ruji itu bernilai RM 100 juta. Mengejutkan kita kerana kes ini dibongkar berlaku di Kedah. Tindakan berkenaan menyebabkan kepincangan pengedaran dan penjualan beras, kata laporan ini. Sumber juga berkata pihak itu telah mendapat kontrak pembekalan beras di semenanjung Malaysia daripada sebuah syarikat pertanian milik kerajaan negeri bernilai lebih RM 100 juta setahun, kira-kira 7 tahun lalu. Jelas sumber berdasarkan kontrak itu, syarikat terbabit telah membuat pinjaman bank kira-kira RM 30 juta sebagai pembiayaan projek tersebut beberapa tahun yang lalu. Pengarah syarikat tersebut telah berpakat dengan seorang ahli lembaga pengarah syarikat milik kerajaan negeri tersebut untuk mengesahkan pembelian dan penghantaran sebanyak 28,000 tan beras setahun bernilai lebih RM 100 juta, namun pembekalan tersebut tidak dibuat. Bayangkan perbuatan ini betapa jijik dan jahatnya. Kalau benar ini betul-betul berlaku dan didapati bersalah, memang kita patut kutuk perbuatan ini. Orang di luar dah sengsara mencari bekalan beras, mereka pula berpakat untuk melakukan perbuatan jahat ini. Yang lebih menyedihkan kita ialah menurut laporan ini, seorang ahli lembaga pengarah syarikat milik kerajaan negeri. Bayangkan, ini bukan swasta tetapi milik kerajaan negeri untuk menghasilkan pembelian dan penghantaran sebanyak 28,000 tan beras setahun bernilai RM 100 juta. Tetapi rupa-rupanya pembekalan tersebut tidak dibuat. Mereka berpakat, ini pakatan paling jahat pernah kita dapati hari ini. Syarikat itu dikatakan telah pun menerima amount kira-kira 30 juta ringgit itu menerusi beberapa transaksi katanya. Katanya suspek terbabit juga dikatakan telah mengemukakan dokumen yang mempunyai butiran matan palsu kepada pihak bank untuk proses permohonan pembiayaan pinjaman. Sementara itu, pengarah kanan SPRM Hishamuddin Hashim ketika dihubungi mengesahkan siasatan yang dibuat mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Dengan pembongkaran dan laporan ini, kita harapkan semua orang yang terlibat, yang membuat atau cuba buat atau pernah buat atau sedang buat perbuatan-perbuatan jahat seperti ini, cepat-cepatlah bertaubat atau anda akan ditaubatkan oleh undang-undang Malaysia. Negara kita ini undang-undang dan saya sangat setuju, kita salut, kita kagum, kita hormati tindakan dan kehebatan kejayaan SPRM ini membongkar penipuan pembekalan beras RM 100 juta. Yang menariknya, ianya berlaku di Kedah dan yang lebih menarik lagi ialah sumber itu berkata pihak itu telah mendapat kontrak pembekalan beras di semenanjung Malaysia daripada sebuah syarikat pertanian milik kerajaan negeri. Bayangkan, ini sebuah syarikat pertanian milik kerajaan negeri bernilai RM 100 juta setahun dan jelas sumber lagi berdasarkan kontrak itu, syarikat terbabit telah membuat pinjaman bank kira-kira 30 juta sebagai pembiayaan projek. Pengarah syarikat tersebut telah berpakat. Ini yang paling menyakitkan hati kita. Pengarah syarikat tersebut telah berpakat dengan seorang ahli lembaga pengarah syarikat milik kerajaan negeri tersebut
untuk mengesahkan pembelian dan penghantaran sebanyak 28.000 tan beras setahun bernilai lebih 100 juta ringgit, namun pembekalan tersebut tidak dibuat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya Anwar Ibrahim tampil bersuara, memberikan komen untuk kemenangan yang paling ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia, yaitu DUN Pelangai. Anwar Ibrahim kata, kemenangan Amizar meniup semangat pada kerajaan perpaduan. Kerajaan perpaduan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merakamkan ucapan tahniah kepada calon Barisan Nasional BN, Datuk Amizar Abu Adam, yang memenangi pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Pelangai semalam. Dalam perkongsian menerusi Facebook beliau, Anwar berkata kemenangan itu menjadi kesinambungan kecemerlangan di Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram. Hasil kesepaduan kerajaan atau kerjasama rakan-rakan dalam kerajaan perpaduan yang berjaya mendobrok naratif fitnah dan perkauman sempit, kata beliau. Ia juga meniup semangat kepada kerajaan perpaduan untuk terus merancangkan agenda pembangunan negara demi kesejahteraan rakyat berlandaskan kerangka ekonomi madani menurut catatan itu. Perdana Menteri turut mengucapkan terima kasih kepada pengundi yang terus memberi kepercayaan kepada kerajaan perpaduan serta menzahirkan penghargaan kepada barisan jentera yang menjadi tulang belakang kepada kejayaan itu. Semalam, Amizar, 53 tahun yang juga ahli jawatan kuasa UMNO Bentong, memenangi kerusi Pelangai dengan majoriti 2.949 undi. Beliau memperoleh 7.324 undi, menewaskan calon Perikatan Nasional PN Kasim Samad yang mendapat 4.375 undi dan calon bebas Hasli Helmi yang hanya meraih 47 undi sekaligus hilang wang deposit. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda untuk isu kali ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, selamat malam. Kita jumpa lagi. Saudara-saudara sekalian, sepanjang hari saya menunggu, mencari. Saya berusaha untuk mendapatkan komen daripada Muhyiddin Yassin, pengerusi Perikatan Nasional, Presiden Parti Bersatu. Kita nak tahu apa komen daripada Muhyiddin selepas kalah dalam PRK DUN Dewan Undangan Negeri Pelangai semalam. Korek punya korek, cari punya cari di media sosial, di berita-berita utama. Akhirnya kita jumpa juga komen daripada Muhyiddin Yassin selepas kalah di pilihan raya PRK DUN Pelangai. Nak tahu apa komen dia? Muhyiddin kata menang di Pelangai, tapi undi majoriti BN merosot. Ini adalah menurut sabudin.com satu cara untuk menyedapkan hati sendiri. Walaupun kalah, tetapi masih menganggap Barisan Nasional kalah. Walaupun menang, tapi Perikatan Nasional kalah tetapi menang. Itulah yang dipanggil doktrin menyenangkan hati. Meskipun PN tewas pada pilihan raya PRK DUN Pelangai semalam, namun gabungan itu menunjukkan pencapaian yang lebih baik berbanding pilihan raya umum PRKU 15, kata pengerusinya Muhyiddin Yassin. Pun begitu, Muhyiddin berkata, tetap menghormati pilihan yang dibuat oleh pengundi-pengundi di Dewan Undangan Negeri berkenan. Walaupun PN tidak memenangi kerusi tersebut, PN menunjukkan pencapaian yang lebih baik berbanding PRU 15 dengan mencatat peningkatan sebanyak 1.115 undi, kata beliau. Majoriti yang diperoleh LBN pula merosot daripada 4.048 dalam PRU 15 kepada 2.949 dalam PRK kali ini, katanya dalam kenyataan media malam tadi. Ada netizen menjawab, mungkin kemerosotan bilangan majoriti itu bukan sebab mereka memilih Perikatan Nasional, tetapi mungkin tak hadir mengundi, kata mereka. Mungkin yang hadir mengundi pertambahan 1.000 undi terhadap Perikatan Nasional itu ialah
orang-orang yang mengundi baru, terutamanya orang-orang muda. Tetapi kekurangan majoriti sebanyak 900 terhadap Barisan Nasional mungkin tak turun mengundi kerana faktor-faktor uzur ataupun dah boring mengundi dan mengundi, kata netizen. Jadi tidak semestinya Perikatan Nasional menang dalam kalah, kata mereka, macam itulah. Dalam pada itu Muhyiddin juga yang juga Presiden Bersatu mendakwa keputusan PRK Dun Pelangai juga menunjukkan BN gagal menambah sokongan walaupun bergabung dengan PH. Tak apalah, apapun yang dikatakan oleh Muhyiddin, PH dan BN telah pun menang. Macam main bola sepak lah kan. Walaupun kita menang 1-0, tetap dipanggil menang. Walaupun kita menang dengan tendangan penalti 4-3, tetap juga menang. Yang kalah tetap menangis dan menangis. Keputusan tak boleh diterbalikkan. Walau macam mana pun menyenangkan hati, katanya prestasi kita meningkat walaupun kalah, perlawanan sangat baik, seimbang dan sebagainya. Kalau dah kalah, memang kalah jugalah akhirnya. Apa boleh buatlah, tunggulah PRU 16 nanti. Ini kata Muhyiddin, walaupun seluruh jentera serta sumber kerajaan dikeras secara terang-terangan untuk membantu kempen BN. Saya percaya, seperti mana tren dalam pilihan raya negeri PRN dan siri PRK sebelum ini, tidak berlaku pemindahan undi yang ketara antara PH dan BN, kata beliau. Sebaliknya, yang berlaku ialah peralihan sokongan kepada PN terutamanya dalam kalangan pengundi Melayu, kata bekas Perdana Menteri itu. Keputusan PRK Dun Pelangai semalam menyaksikan calon BN Amizar Abu Adam berjaya mempertahankan kerusi itu dengan majoriti atau memperoleh undi 7,324 undi atau 62.37%. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.